Pada hadirin yang dihormati sekalian, majlis dengan ini teruskan dengan ceramah umum yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Afifi Al-Akiti. Untuk makluman para hadirin, yang berbahagia Datuk Dr. Afifi Al-Akiti merupakan seorang cendekiawan Melayu di Universiti Oxford dan serba berkebolehan dalam pelbagai cabang bidang keilmuan. Beliau mencipta sejarah apabila menjadi rakyat Malaysia yang pertama dilantik sebagai pensyarah di universiti termasyhur di dunia. Bermula pada bulan Ogos ini, beliau menerima lantikan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong dengan perkenan Majlis Raja-Raja menjadi ahli majlis kebangsaan bagi hal ehwal Islam NKI. Esok insya-Allah yang berbahagia Datuk Dr. Afifi bakal menerima watikah pelantikan rasmi beliau daripada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak selaku pengerusi NKI. Semenjak tahun 2010 hingga kini, yang berbahagia Datuk Dr. Afifi dinobatkan dalam senarai tahunan 500 orang Islam yang paling berpengaruh di dunia, the world's 500 most influential Muslims. Pada masa yang sama, kami di warga Fakulti Sains Kemanusiaan khususnya sangat berbangga bermula saat ini Profesor Datuk Dr. Afifi Al-Akiti telah menjadi sebahagian daripada warga FSK dan juga UPSI. Tahniah kepada Datuk. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, majlis dengan ini menjemput yang berbahagia Datuk Dr. Afifi Al-Akiti bagi menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih Ustaz Hasbi, MC majlis. Yang berbahagia Tan Sri Alimuddin, Masya Allah, Pro Chancellor dan Wakil Tuanku Chancellor yang ada pada pagi yang mulia ini, Alhamdulillah. Yang berusaha Profesor Azmi, Pengarah Jabatan Strategik, yang berusaha Puan Salwati, our lawyer, non LA Law, LA UPSI, Alhamdulillah. Yang berusaha Profesor Madya, Dr. Nur Kalsum, Alhamdulillah, Tuan Rumah, Dekan Fakulti Sains Kemanusiaan kita, dan seterusnya Timbalan Dekan, Ketua Jabatan Kaki Tangan UPSI, Wakil Masyarakat setempat, serta sidang hadirin sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris atas jemputan yang sangat bermakna ini. Saya tidak sangka bila saya sign surat terima penganugerahan untuk menjadi Profesor Adjunct di Universiti Pendidikan Sultan Idris, saya kena bagi syarahan umum seperti yang ada pada pagi ini, Alhamdulillah. Tapi saya bila nampak nama jawatan tu Profesor Adjunct, ini antara istilah yang kita kurang gunakan kalau di Oxford lah, kalau di United Kingdom kita guna istilah visiting professor ataupun visiting fellow. Jadi maknanya kalau kita tengok dalam maksud adjunct tu daripada perkataan Latin adjure, yang datang daripada perkataan Latin tu masuk dalam bahasa Inggeris maknanya adjoin, satu tambahan yang bukan wajib, maksudnya satu tambahan yang sebenarnya optional. Jadi saya sangat bangga Alhamdulillah dapat menjadi satu tambahan yang optional, yang bukan fardu ain tetapi fardu kifayah atau sunat pun pada warga dan keluarga Jamiah Idrisiyah. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya kadang-kadang bergurau dengan warga Perak, terutama dengan Duli Tuanku. Kita ada Madrasah Idrisiyah di Kuala Kangsar, tetapi Jamiah Idrisiyahnya di Tanjung Malim.
daerah Muallim, alhamdulillah. Jadi just so that kalau orang tak faham, itu dia maksudnya. Dan juga dalam sejarah universiti ini baru saya realise, Masya Allah, universiti yang ditubuhkan pada tahun 1922 dalam masa pemerintahan almarhum Qaddasallah Sultan Iskandar Shah, Sultan ke-30 negeri Perak yang berdaulat ini, alhamdulillah. Dan pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Shah, kalau antara kita yang mungkin tidak tahu atau mungkin datang daripada luar Perak atau tidak tahu sejarahnya, ayahanda iaitu Sultan Idris I, Sultan Idris Shah, membawa anak andanya masa itu Raja Iskandar Shah ke kemahkotaan, coronation King Edward VII di England. I cannot remember the exact year, 1905, 1905 atau sebegitu. Dan bila baginda Sultan Idris ke sana, yang meninggalkan anak dia itu yang pertama anak Raja Melayu, dan anak Melayu sebenarnya yang mengaji di Oxford University pada tahun, dan ditinggalkan di England selama 2 tahun macam tu. Jadi ini satu sejarah di mana bila baginda Sultan membawa anak anda di majlis coronation King Edward VII, kalau tidak silap saya, di situlah di mana Tuanku Sultan Idris dapat idea, dapat ilham bila nampak negara-negara lain memberi penghormatan pada Raja Baru England pada masa itu. Datangnya ilham pada baginda Sultan untuk adakan satu lagu kebesaran negeri Perak. Jadi daripada peristiwa itu, negeri Perak lah negeri yang pertama antara negeri-negeri lain daripada tanah semenanjung Melayu ini yang membawa lagu. Mula-mula walaupun lagu itu bukan mungkin dicipta oleh orang Perak, lagunya lagu Terang Bulan, tetapi liriknya seperti yang kita dengar tadi. Dan kerana lagu kebesaran negeri Perak itulah pada tanggal bulan kemerdekaan kita dipilih untuk menjadi, walaupun liriknya bertukar jadi Negaraku, menjadi lagu bukan lagu kebesaran Malaysia, bukan, the national anthem, lagu kebangsaan Malaysia, Masya Allah. Jadi inilah barakah Sultan Idris Shah yang sebenarnya secara tidak langsung menciptakan lagu kebangsaan negara kita, negara Malaysia, melalui dengan menghantar anak andanya pergi belajar ke Oxford pada masa zaman 1905 pada masa itu, alhamdulillah. Jadi bertuahlah kita semua warga yang ada di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Jamiah Idrisiah, bukan Madrasah Idrisiah tapi Jamiah Idrisiah. Sebab baginda Sultan dengan anak andanya Sultan Iskandar Shah, antara sultan yang terkenal daripada negeri Perak, sultan yang ke-30, seorang sultan yang sayangkan ilmu, bahkan sultan seorang yang bukan saja menjadi pemimpin umara tetapi ulama juga yang mempunyai ilmu agama. Dan baginda lah Sultan Iskandar Shah, walaupun pada zaman pemerintahan baginda tahun 1922 tidak menubuhkan college ini, Sultan Idris Teaching College secara asalnya SITC, tidak menamakan diri tubuh baginda untuk menamakan college ini. Bahkan menamakan college ini atas nama ayahanda baginda Sultan Idris. Jadi dengan itu kita boleh faham insya-Allah maksud kalau ada moto atau tema untuk universiti ini. Saya difahamkan tadi ada tutorial yang diberikan oleh dekan dan pegawai-pegawai tinggi universiti menceritakan kepada saya kalau paling dekat moto yang ada di universiti ini adalah dalam lagu untuk universiti ini, iaitu Ibu Kandung Suluh Budiman. Ibu kandung itu menjadi seperti bapa ibu kita, parents, ibu bapa kita. Dan this is very interesting sebab dalam tradisi Islam memang kita percaya dan amalkan our parents are our first teachers, and our teachers
are our second parents. Subhanallah. Antara imam-imam kita yang terkemuka seperti Imam Ash-Shirazi, imam seorang yang terkenal dalam mazhab Syafi'i, guru pada Imam Al-Ghazali contoh. Beliau pernah mengungkapkan dalam kalam terkenalnya, man qara'a alayya mas'alatan fahuwa walad. Barang siapa yang mengaji dengan aku, walaupun berkenaan satu masalah atau satu topik atau satu esei atau satu perkara, maka siapa yang mengaji dengan aku itu akan menjadi seakan-akan anakku. Jadi memang ibu bapa kita adalah seperti guru pertama kita, dan guru kita adalah seperti ibu bapa kedua kita. Jadi saya harapkan masya-Allah dengan Sultan Idris Teaching College, sebab ini adalah satu universiti mengajar pendidik, guru-guru. Kita semua yang menjadi guru-guru sebenarnya menjadi ibu bapa kepada anak-anak. Itu sebabnya dalam bahasa Melayu memang satu bahasa yang sangat cocok dengan hikmah yang datang daripada agama kita ini. Sebab dalam bahasa kita rujukkan pada kalau student, santri, kita tak cakap selain daripada anak murid. Kalau dalam bahasa Arab murid saja. Dalam bahasa Melayu kita panggil anak murid. Jadi lebih cocok dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semua ini datangnya daripada hadis baginda. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, bila baginda Rasulullah mengatakan yang ana mithulakum di maqamil walid, aku dengan antum kalian semua umat aku adalah seperti memegang makam yang seorang ayah. Wa'alimukum, yang mengajar kamu. Masya Allah. Jadi semua ini memang sandarannya datang daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita katakan ibu bapa adalah guru pertama kita, dan guru kita adalah seperti ibu bapa kedua kita. Jadi sebab itulah Imam Al-Ghazali, imam terkemuka Islam kita, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan yang Al-Ustaz Makamul Wali, guru kita adalah memegang tempat seperti ayah kita. Watilmi Makamul Walad, dan anak murid itu adalah memegang tempat seperti anak. Dan Imam Al-Ghazali terus mengatakan sababul wujud fi hadad dunia, sebab kita wujud dalam dunia ini adalah abawain, ibu bapa kita, our biological parents, ibu bapa kandung kita, seperti dalam lagu Usi, ibu kandung. Jadi our biological parents adalah sebab kita wujud di dalam dunia ini. Tetapi kita punya ustaz-ustaz atau guru-guru kita, wal ustaz sababul wujud, awal ustazah, maksud di sini guru bukan saja guru agama. Guru kita adalah terutama sekali guru agama kita. Sababul wujud fil akhirah adalah sebab, reason that kita akan wujud di akhirat. Jadi di sini Imam Al-Ghazali dalam doanya ada pernah mengatakan dalam kitab Ihya, alangkah baiknya kalau ibu bapa kandung kita itu menjadi guru kita yang mengajarkan agama kita juga. Sebab ibu bapa kita yang menyebabkan kita wujud di dalam dunia ini akan juga menjadi penyebab untuk kita wujud di akhirat kelak. Tetapi malangnya termasuklah saya, kalau kita antara yang mengajar pun agama di khayalat ramai, adakah kita ni yang ustaz-ustaz ni dan ustazah-ustazah ni mempunyai masa untuk mengajar anak-anak kita sendiri? Jadi dengan itu, moga kita semua insaf, terutama sekali saya, sebagai satu peringatan dalam bab bila masuk, yang ini bukan masuk Islam saja, tapi masuk UPSI, masuk Jamiah Idrisiyah, masuk ITOS, satu universiti, satu institusi perguruan, supaya kita semua faham falsafah dalam agama kita daripada tradisi Islam, iaitu ibu bapa, ibu kandung kita adalah guru pertama kita, dan guru kita adalah seakan menjadi ibu kandung atau ibu bapa kedua kita. Jadi itulah pembuka kalam saya
untuk memikirkan tentang maksud Profesor Ed Chang sebagai hanya profesor tambahan, bukan yang wajib tetapi sebagai something yang optional, tetapi dah masuk dalam ekosistem, dalam satu institusi yang sangat bersejarah, bukan saja di negeri Perak Darul Ridwan ini, bahkan di Malaysia satu seluruhnya. Masya Allah. Insya Allah moga kita dapat manfaat daripada itu, dan di sini berdepan dengan guru-guru yang ada, itulah di mana kita dapat manfaat insya-Allah daripada tradisi Islam kita insya-Allah. Jadi dengan itu saya diberi tajuk seperti dekan kita ceritakan tadi, dan saya rasa dalam mensyarahkan tajuk ini Profesor Nur Kalsum sudah memberikan hudud ataupun batasannya ataupun ideanya pun juga. Jadi saya tidak fikirkan sebenarnya apa nak cakap, kecuali untuk fikir apa nak cakap. Islam dan saya beri tajwid bahasa Melayu mungkin harap berguna. Sederhana. Bila nak masuk ke itu susah. Kesederhanaan. Islam dan kesederhanaan dalam mendepani cabaran masa kini, dalam mendepani kontroversi dalam dunia ini. Alhamdulillah. So first part of this is to look at the meaning of kesederhanaan. Kesederhanaan seperti yang saya faham, kalau saya terjemahkan ni, kalau dalam bahasa Inggeris mungkin maksud yang kita gunakan ialah moderation, seperti Profesor Dekan tadi cerita. And sederhana lah is the word that saya biasa nak gunakan. Dan bila kita tambah dalam tajuk Islam dan kesederhanaan, maknanya apa dia dalam tradisi Islam yang kita nak cakap tentang kita nak jadi sederhana. Kalau ditanyakan pada saya, jawapan saya ialah ada satu ungkapan, ada yang ulama yang menisbatkan ini sebagai hadis pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada juga ulama yang menisbatkan ini sebagai asar pada tabi'in, iaitu pengikut pada sahabat pada zaman awal Islam, iaitu satu kalam yang sangat menakjubkan dalam bahasa Arab. Dan ini kalamnya simple saja, ada 3 ayat, 3 kalimat. Khairul umuri awsat. Khairul umuri awsat. Sebaik-baik perkara adalah berada dalam kesederhanaannya. Kalau kita nak terjemah literal, sebaik-baik urusan, sebaik-baik perkara, khairul umuri awsat, adalah berada dalam ketengahannya, kesederhanaannya, malah keseimbangannya pun kalau kita nak terjemahkan. The best thing is everything in moderation, kalau bahasa orang. Sebaik-baik perkara adalah bila kita buat perkara dengan sederhana, kalau nak guna bahasa biasa. So ini ungkapan ini, contohnya kalau dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut ulama-ulama kibar, ini contohnya Imam Al-Baihaqi meriwayatkan ini hadis mursal. Maknanya hadis mursal kalau dalam bahasa biasa hadis yang dhaif, bukan hadis sahih, bukan hasan, tapi dhaif, mursal. Sanad menurut Imam Al-Baihaqi contohnya balik kepada Ammar, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ataupun menurut Imam Ibn Sam'ani, ini hadis mursal, sanad melalui Imam Ali karamallahu wajah, sebagai contoh. Ataupun lagi seorang imam, Imam Ad-Dalani contohnya, dalam hadis mursal ni mensandarkan sanadnya balik kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Tetapi hadis ini dhaif. Tetapi masih lagi boleh digunakan kalau menurut Imam Nawawi radhiyallahu anhu, yang mengatakan kecuali kalau dalam perkara-perkara hukum halal haram, wajib haram, kalau nak guna hadis dhaif boleh digunakan dalam perkara apa? Targhib wa tarhib, motivasi.
Kalau dalam kisah, dalam sejarah contohnya, untuk bagi people semangat seperti yang ini, alhamdulillah. Jadi kita kena faham hukum. Ataupun kalau nak tengok sahih, kalau sanad yang sahih, ini sanad aja yang dhaif by the way, makna dia sahih. Itu kita kena faham. Siapa dah kau dalam bidang ilmu hadis, ilmu riwayah, ilmu dirayah, yang orang semua duk kadang-kadang jadi allergic nak guna hadis dhaif, ini dhaif dia sanad. Tapi kalau makna dia, maksud hadis itu sahih, yang boleh diperkuatkan dengan ayatul Quran dan hadis-hadis lain, memang semestinya memang boleh digunakan, especially untuk tarikh wa tarikh, untuk motivasi contohnya seperti ini. Tapi kalau kita nak lihat sanad yang sahih, menurut ulama-ulama hadis kita, ini adalah kalam seorang tabi'in yang terkenal, yakni Muttarif bin Abdullah radhiyallahu anhu. Khairul umuri awsatha. Ini memang sahih, alhamdulillah. Jadi dari tradisi Islam, kalau saya ditanya soalan apa maksud kesederhanaan, kita boleh pilih sama ada hadis mursal ini atau asar sahih daripada Muttarif bin Abdullah yang mengatakan sebaik-baik perkara adalah dengan membuat benda dengan secara sederhana. Ini maksud. Jadi apa maksudnya di sini sederhana? Kalau saya nak mensyarahkan maksud sederhana di sini, is simple nak buat kaedah. Kita tidak boleh dah capai kesederhanaan tanpa capai keseimbangan. Dan kita tidak akan dapat capai keseimbangan, balance, tanpa kita dapat capai jalan yang tengah. Jadi ketiga-tiga tu kena ada untuk kita jadi sederhana. Maksud sederhana, moderation kalau dalam bahasa orang putih. Ada maksud di mana mungkin daripada segi negatif konotasinya, oh maknanya kita tak boleh cakap kita ni, ada orang lah kata moderate Muslim, Islam yang moderat. Sebab bila kita kata kalau kita ni Islam yang Muslim yang moderat, maknanya kita ni tak betul-betul orang Islam ke? Sebab kita dah kena apa, dah kena moderat kan? Itu bukan sebenarnya maksudnya begitu. Maksudnya begini, untuk ada kesederhanaan itu seperti kalam Muttarif bin Abdullah di sini yang sahih, khairul umuri awsatiha, itu ialah bila kita buat apa saja amal ibadat kita, atau bila kita buat apa saja kerja kita dalam dunia ini pun, kita buat secara sederhana. Sebab ini sesuatu yang memang agama kita ajar, supaya kita tidak ada burn out, supaya kita tidak pancit. Jadi contoh, selalunya bila orang baru masuk Islam, saya kalau mengajar di Oxford, alhamdulillah dalam dah berapa tahun, daripada tahun saya di Oxford sejak tahun 2001, the year of 9/11, dan saya dah mengajar since the year 2008. So lebih daripada 10-15 tahun. Walaupun kebanyakan anak murid saya orang bukan Islam, tapi alhamdulillah ada yang masuk Islam dengan hidayah Tuhan. Jadi kebanyakannya yang mu'alaf jadi masuk Islam, baru masuk Islam ni, mereka bila masuk Islam, malah satu fenomena di mana bila masuk agama lain pun, kalau jadi orang masuk agama yang baru lah, dalam bahasa orang putih kita panggil ada the convert zeal, semangat convert. Jadi dengan semangat convert atau revert, bila orang baru masuk Islam, dia memang bersemangat tentang agama kita, sampai dia nak buat semua benda. Jadi masuk Islam dia nak buat semua. Solat contohnya, dengan semua solat sunat, rawatib, campur dengan solat. Of course kita punya solat wajib. Tapi kalau you baru masuk Islam, you nak cuba lakukan semua solat, termasuk dengan semua solat-solat rawatib, kalau badan kita atau mental kita belum ready lagi untuk ada rejim riadah begitu contohnya, kita akan pancit. Kita akan mungkin pancit. Pancit is the best word to use. Kalau dalam bahasa orang putih, burn out. We will have that convert burn out. So that convert zeal will become convert burn out.
So rata-rata ramai antara ada yang anak murid, ada yang bukan anak murid. Kalau saya di negara sana memang Alhamdulillah, walaupun mendepani cabaran Islamofobia, orang memang tak suka agama kita, malah bila orang masuk Islam, bila mereka belajar lebih tentang agama kita, bila mula-mula masuk Islam tu memang semangat, memang kuat, lebih kuat daripada orang Islam yang lain. Selalunya begitu. Tetapi kalau mereka tidak sederhana dalam amalan mereka, mereka akan pancing. Itu memang sunnah. Itu memang tabi'i. Itu memang law of nature. Jadi itu sebabnya kita dapat hikmah daripada agama kita, daripada agama Islam kita, khairul umuri awsat. Bila kita buat sesuatu itu lebih baik kita buat dalam sederhana. Kadang-kadang opah kita, bonda kita, ayahanda kita cakap apa? Bila buat kerja tu elok sikit tetapi berterusan. Jangan cuba buat semua benda sekali, tapi buat sekali saja, langsung tak ada, tak sustainable orang putih. Itu hikmah ni maksud. Jadi untuk mencapai kesederhanaan itu, kita kena capai keseimbangan. We have balance. We have to learn mana kiri kita, mana kanan kita. Itu kena ada balance itu. Kalau menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam maksud al-istiqamah, nak jadi seorang muslim yang mustaqim, istiqamah. Ini Imam Al-Ghazali punya istilah. Dia punya definisi of apa maksud istiqamah. Imam Al-Ghazali punya definisi. Beliau mengatakan mururul abdi fi tariqis siratil mustaqim bi irsyadil aqli wan nafs. Untuk mencapai makam istiqamah itu adalah seakan-akan seperti berjalannya dalam perjalanan seorang hamba kita, manusia, mururul abdi fi, pada, saya selalu nak joke lah, Siratul Mustaqim ni is the super highway of success. Tariq Siratul Mustaqim pada dalam surah Al-Fatihah yang terkenal, Ihdinas Siratul Mustaqim. Kita doakan supaya Allah memberi kita hidayah supaya kita di jalan yang benar, jalan yang lurus. Tariq Siratul Mustaqim, istiqamah. Macam mana nak capai istiqamah? Adalah seperti kita naik dalam highway. Ni super highway. Jadi kita hidup di zaman ada highway plus. Alhamdulillah, datang ke Tanjung Malin dari Kuala Lumpur pagi tadi, kita selalu highway plus. Kita kalau tak hidup di zaman moden ini, kita mungkin kurang faham dengan maksud istiqamah. Kenapa? Di zaman Rasulullah SAW tak ada highway. Maknanya kalau tak ada highway, tak ada right lane, tak ada left lane, tak ada lane apa? Bukan laluan, jalan. Jalan lagi laluan, lorong. Tak ada laluan kanan, tak ada laluan kiri. Bukan laluan, laluan is not right word. Lane, right lane, left lane. Right, you understand, right? To left lane dengan right lane. So kalau kita on the plus super highway ini, maknanya semua one way, tapi ada dua lane. Dia seakan-akan seperti kalau kita nak bawa kenderaan tu, kalau Imam Al-Ghazali kata murul abdi fi tariqis siratul mustaqim, maknanya kita nak jalan betul-betul tengah-tengah atas divider jalan. Kalau orang putih kata hogging the lane. Hogging the lane ni monopolize apa? Hogging bahasa Melayu. Sorry, bahasa teman negara apa mana? Hogging the lane lah. I mean nak monopolize lane tu. Nak just, bila dia hog the lane tu, orang nak jalan lane kanan tak boleh, orang nak jalan lane kiri pun tahu. Dia dekat tengah-tengah tu orang macam tu. Jadi itulah perumpamaan di mana bila kita di Siratul Mustaqim menurut Imam Al-Ghazali adalah seperti kita, macam kalau Imam Al-Ghazali pun malas sekali pun tidak hidup di zaman ada plus highway. Dia tak ada right lane, left lane. Dia ada jalan dirt lane, jalan dirt track, jalan kampung. Jalan yang tak ada tar. Jalan dia tak ada right lane, left lane, main jalan. Jadi sini Imam Ghazali kata bila kita nak jalan di jalan raya tu, kena jalan tengah-tengah. Itu kena ada keseimbangan. Jadi kalau kita duduk on the right ni,
kita kena learn to go sleep on the left. Kalau kita on the left, kita nak kena try to go on the right. Macam tu. Jadi maksud Imam Al-Ghazali di sini, ini dalam kitabnya yang antara kitabnya yang terkenal Al-Iqtisad fil I'tiqad, kitab akidah beliau. Jadi dia kata ada dua ekstrim bahasa Melayu. Ekstrim dah jadi bahasa Melayu. Alhamdulillah. Dua terlampau. Alhamdulillah. So dia panggil satu tafrid, lagi satu ifrat. Ini bukan nama-nama jin dalam bahasa Arab. Daripada bahasa Arab farata yufrid, farata yufarritu tafritan. Iaitu bila kita melampau, menurut Imam Al-Ghazali, yang tafrid ni melampau satu haluan, iaitu haluan kiri, dan ifrat adalah melampau menjadi satu haluan kanan. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, kalau geng yang tafrid ni contohnya, ini yang kalau kita nak cakap istilah dia, kalau nak orang kat sinilah, kat Malaysia dia guna istilah liberal. Orang Malaysia tu guna tu. Tapi apa yang dia nak maksudkan liberal ni, sebab kalau saya lah, pada hemat saya, istilah saya tak elok guna istilah liberal, tak betul maksud. Kadang-kadang kalau orang kat Malaysia nak guna liberal ni, maksud mereka libertine. Kalau bahasa orang putih, kita kena perbetulkan bahasa. Libertine inilah apa yang dimaksudkan oleh ulama kita yang haram, iaitu satu aliran dalam bahasa Arab, dalam bahasa Islam dipanggil ibahiyun, orang yang nak menghalalkan apa yang haram. Itu dia. Itu yang apa yang dimaksudkan. Kadang-kadang dalam masyarakat kita boleh kata, oh ini liberal. Tapi jangan salah faham, itu ada beza liberal dalam bahasa Inggeris dengan libertine. Libertine ni you nak menghalalkan benda yang haram. Itu memang haram. Itu ajaran sesat, tak betul. Liberal maksud dia cuma kebebasan. Malah dalam rukun negara kita, kalau kita tak sedar, ada 5 rukun negara kan. Yang nombor 1 apa? Saya kena ingatkan diri saya sendiri. Kepercayaan kepada Tuhan, alhamdulillah. Nombor 2, kesetiaan pada raja dan negara. Nombor 3, keluhuran perlembagaan, terima kasih. Nombor 4, kedaulatan undang-undang. Nombor 5, kesopanan dan kesusilaan. Alhamdulillah kita hafal rukun negara. Tetapi banyaknya yang mungkin hafal rukun negara tapi tidak hafal dia punya mukaddimat. Dalam bahasa orang putih panggil preamble. Preamble rukun negara ni mukaddimat. Mukaddimat yang ni alif ta taknif, maknanya jamak, plural. Dia ada 5 juga. Yang nombor 4, Allahu Akbar, saya pula. Yang nombor 4 ialah kalau ada sesiapa boleh buka Google, tanya saya Google. Yang nombor 4 tu kalau tidak silap saya, apa dia? Ada tak pada siapa? Profesor Azmin. Boleh tengok Google, tengok apa, bacakan nombor 4. Ini kita tengah mengaji. Ini style Oxford. Kalau tutorial memang macam ni, dia very interactive. Ada tak dalam saya pun saya tak bawa. Sorry lah, saya jenis guru yang style untuk guru memang dari hati mengajar, so tak ada bawa nota. Saya minta maaf. Tapi just nombor 4, preamble rukun negara. Ya, maka kami itu. Yang nombor 4. Okay. Baca. No, that is preamble. Dia sebelum. Tan Sri dah sampai, alhamdulillah. We're talking about rukun negara. Preamble rukun negara ada 5 juga. Yang nombor 4, rasa siapa yang ada daripada tanya Syekh Google, ini masalah tanya Syekh Google. Man ta'allama bi ghairi syaikhin fa syaikhu syaitan. Barang siapa yang mengaji tanpa guru yang sejati, guru yang benar, guru yang bertauliah, guru yang bersanad, maka guru dia diri dia sendirilah, syaitan. Tapi ini Google. Cuba check. Oh ni kita punya lawyer. Okey.
menjamin satu Aziz, dan ini dalam rukun negara nombor 4 preamble, menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang bermacam-macam. And ada bahasa Inggeris ke? Ada Inggeris tak? No. So exactly, it is to guarantee basically a liberal approach towards the multi, yang macam Profesor Dekan kita cakap tadi lah. Bila kita berhadapan dengan berbagai-bagai budaya, bila kita berhadapan dengan berbagai-bagai cara orang buat, that we are liberal. Maknanya open minded, kita tak condemn ni, kita tak condemn ni. Itu maksud liberal yang sebenar. Dan kalau itulah maksud liberal yang sebenar, ini sesuatu maksud yang memang Imam Al-Ghazali sendiri, ulama kita, tokoh kita, tidak ada masalah. Imam Al-Ghazali ada satu ungkapan dia yang terkenal ialah ish masyita fa innaka mayyit. Hiduplah sesuatu hati kamu nak hidup kerana kamu akan mati pun. Maknanya kamu kena bertanggungjawab atas pilihan yang kamu buat dalam hidup. Maknanya itu liberal. Maknanya you kena ada ilmu, bertanggungjawab and make sure you do the right. Itu maksud liberalnya. Itu sebab kalau dalam bahasa orang putih atau di negara barat dia ada liberal arts college. Yang ini fakulti kemanusiaan dan social science, right? Humanities. Yes, fakulti sains kemanusiaan. That is the bedrock of humanities. Bila kita kata falsafah humanities tu, precisely liberal education maksudnya, yes, you get the chance to choose what subject you want to do. History, for example, yang mengajarkan you to go through and do a critical analysis of the sejarah. Nak jadi a historian bukan saja maksudnya bila kita nak jadi seorang sejarawan, seorang yang ada ilmu sejarah, bukan bermakna dia akan jadi muhaddith, meriwayatkan saja. Itu bukan sejarah yang sebenar. Kalau kita nak jadi subjek sejarah, a real, if you want to be a historian, you read history from the sources and you interpret those sources and you analyze. Itu sejarah. Kalau sejarah takat kita cuma copy and paste saja, itu dah jadi muhaddith, makam yang lebih rendah. Tak ada langsung analisis. Sebab untuk Imam Ghazali makam lebih rendah lah, maknanya makam yang luaran. Tapi sejarah, jadi contohnya Oxford University, satu subjek di University Oxford, history, antara subjek yang terkemuka di universiti terkemuka dunia ini. Malah saya joke tadi dengan LA Legal Advisor Jamiah Idrisiah kita, Puan Salwati, the best lawyers yang keluar dalam di dunia barat, especially kalau di United Kingdom, dia orang selalu kata lah yang keluar daripada Oxford ke, are those who do history. Maknanya dia buat BA, dia punya BA dalam sejarah. Selepas 3 tahun dia buat mata pelajaran sejarah, history, then dia become dia do a law conversion course, and then dia become a lawyer. Compared to the lawyer yang pergi law school, lepas tu terus jadi lawyer. So beza dia, saya tanya apa beza dia? Lawyer yang datang dengan background sejarah, ilmu sejarah, lepas tu jadi convert jadi lawyer. Lepas tu dengan lawyer yang pergi law school, yang kata sebab lawyer yang datang daripada ada apa latar belakang sejarah ni, ilmu sejarah, dia lebih luas pemandangan dia untuk lawyer. Sebab dia nak analisis dia bermacam-macam perkara lagi. Whereas kalau kita pergi law school saja, dia cuma buka case law atau dia tengok tort, iaitu hukuman tentang criminal court apa, dia cuma fokus dalam macam tu saja. Jadi dia tak jadi macam pemandangan dia tak seluas macam itu. Itu yang saya difahamkan. Saya bukan lawyer, jadi saya taklid dengan profesor law yang ada di Oxford cerita kat saya. Jadi itu menunjukkan apa? Menunjukkan contoh universiti terkemuka di dunia, dia sanjung subjek dalam sains kemanusiaan seperti history. Makamnya memang tinggi. Kenapa? Sebab dia mengajarkan anak-anak murid kita untuk berfikir, untuk beranalisis dan untuk fikir kritikal melalui sejarah. Jadi saya harapkan insya-Allah kita Ketua Jabatan Sejarah ada di sini, Dr. Yunus, moga-moga silibus bila kita ajarkan sejarah untuk mengajar guru sejarah kita ialah adalah takwil, interpretasi. So it's not about just muhaddith untuk meriwayatkan,
daripada ayah turun ke anak. Bukan. It's about your interpretation of really what happened. Jadi ini contoh kesederhanaan, di mana kalau kita contoh tu dalam mata pelajaran sejarah tu sendiri, kita kalau mungkin datang daripada negara kita atau di negara timur, selalunya bila orang mungkin nak pergi universiti, buat apa, kamu nak buat apa? Nak buat sejarah. Dan nanti semua orang takut. Dia kata, buat apa nak buat sejarah? Nak jadi apa? Nak jadi cikgu ke nanti? Sampai macamlah cikgu tu makam yang tak tinggi, makam yang bagus, cantik. Seperti dalam tradisi kita apa? Cikgu tu seperti menjadi ibu ayah yang kedua. Alhamdulillah. Tapi ada orang kita yang berfikirkan, kalau nak pergi universiti ni, ya kan, nak jadi lawyer kan, kita kena buat law. Tidak semestinya. Kalau di negara barat nak jadi lawyer, you buat sejarah adalah jalan yang lebih baik nak jadi lawyer. Sorry Puan Salwa, tidak. Of course she's a very good lawyer daripada UIA, pergi law school kat UIA. Tapi at least profesor-profesor di Oxford dia kata, kalau nak jadi lawyer lebih hebat, buat subjek seperti sejarah atau falsafah yang mengajarkan kamu bagaimana nak menulis dan argue your argument, your hujah. Itu yang menjadi lawyer. Contoh. Jadi saya nak perkenalkan di sini supaya kita jangan berfikiran jumud dengan fikir, just because you pergi universiti belajar sejarah, that means you will be a historian. Tidak semestinya. Inilah apa yang dikatakan dalam bahasa Inggeris transferable skill. Pergi satu-satu madrasah, satu-satu college, satu-satu universiti untuk belajar ilmu, untuk ilmu alat seperti begini, yang macam sejarah tu, supaya kita tahu bagaimana nak berfikir, bagaimana kita nak bertutur, dan bagaimana kita nak express ourselves and argue the case. Alhamdulillah. Jadi kalau kita dapat sampai ke makam itu, itulah makam Siratul Mustaqim di sini. Ini maknanya makam kesederhanaan di situ. Sebab jalan raya kita bukan lagi ke kanan, bukan lagi. Jadi Imam Al-Ghazali kata ni tafrid, left lane. Left lane ni yang ekstrim liberal lah, atau ekstrim kita tak mahu. Saya kalau boleh kita perkenalkan today di Malaysia dalam bahasa Melayu yang lebih terbaru baku, orang kata libertine. Itu maksud apa yang disanggahkan oleh ulama-ulama. Libertine, ibahiyun. Itu dia dalam kitab agama kita. Bukan liberal maksudnya kita kena buat sesuatu perkara dengan bertanggungjawab. Itu maksud liberal. Ish masyikta fa'id menakan main. Kalau memang maksud saya. Ini haluan kiri punya ekstrim. Yang contohnya, kalau dah tahu dalam agama kita, nak jadi imam untuk lelaki perempuan di belakang, lelaki yang jadi imam. Jadi yang liberty ni, ibahiyun ni kata, perempuan boleh jadi imam untuk negara barat ada macam ni. Malah ada seorang profesor di negara barat yang dulu mengajar di UIA, Aminah Wadud, mengajarkan ajaran ni. Kata, perempuan boleh jadi imam untuk lelaki dan perempuan lelaki. Jadi ini contoh liberty. Ataupun yang lagi simple, Imam Al-Ghazali bagi contoh apa? Hukum minum arak adalah haram. Dia kritik dia punya guru-guru dia, iaitu guru yang dia, walaupun dia manfaat daripada Ibn Sina, seorang saintis. Dia kritik Ibn Sina di sini. Dia kata, tetapi dikatakan kalau Ibn Sina minum arak, ini tak betul, dia haram. Dia kata, jangan tukar hukum. Apa yang haram, apa yang halal. Jadi kalau kamu nak tukar hukum, itu jadi libertine atau ibahi. Itu maksud tafrid di sini menurut Imam. Itu satu ekstrim, satu jenis pelampang haluan. Tetapi kita juga ada satu jenis pelampang haluan kanan, ifrat. Bukan nama jin, ifrit, tapi ifrat. Alif fa ra alif ta. Iaitu menurut Imam Al-Ghazali, kalau yang tafrid tadi masalah dia ialah dia guna akal dia lebih daripada dia punya syarak, atau dia guna akal dia lebih daripada Quran dan Sunnah, atau dia guna dia ikut akal dia lah. Maknanya agama dia tu ikut akal lebih daripada kita punya agama. Itu yang jadi liberty, nak menghalalkan benda yang haram. Itu memang tak betul. Satu ekstrim, satu jenis ajaran liberty, ibahi. Tetapi yang belah kanan ini, ifrat ni, makam ni, menurut Imam Al-Ghazali, ialah seorang yang menggunakan Quran dengan Sunnah. Maknanya nakal. Quran dengan Sunnah kita, maknanya kita punya kitab-kitab Samawi kita punya tradisi itulah, lebih dia ikut melampau lebih daripada akal. Itu pun boleh jadi bermasalah.
Kalau kita hanya ikut Quran Sunnah zahir saja, tanpa mengguna akal kita untuk interpret, untuk takwil, untuk tafsirkan, untuk memahamikan sejarah Quran dengan Sunnah. Kenapa ayat ini diturunkan, asbabun nuzul ni? Kenapa hadis ini diriwayatkan, asbabul wurud dia? Konteks dia. Dia cuma ada teks tanpa konteks. Itu dia. Jadi di sini Imam Al-Ghazali pun memberi amaran pada kita. Kalau kita hanya berpegang pada zahir nas-nas daripada Quran dengan hadis, tanpa mengguna kias, tanpa mengguna akal dan ijtihad kita, dan kita akan jadi orang yang ekstrim, yang beragama yang haluan kanan. Inilah geng-geng yang mengkafirkan orang, takfir, yang mencirikkan orang, yang tabligh membidahkan orang, yang ini yang geng yang you know very strict hulu jadi macam itu pun jalannya tak betul menurut Imam. Seperti bila kita di highway plus on the right side of the lane. Jadi ini contohnya. Ialah kalau baru-baru ini saya baru diberitahu on the way here Tan Sri Lazaruddin, kita punya IGP. Alhamdulillah, saya tanya, you know, apa yang berlaku di Ulu Tiram. Bukan Bukit Kepong, tapi macam Bukit Kepong di Johor, di Ulu Tiram. Jadi orang yang melakukan jenayah yang apa yang berlaku itu atas nama Islam pula tu. La haula wala quwata illa billahil azim. Nauzubillah min dzalik. Ialah kalau orang barat kata terorisme kan, you know. Iaitu maksudnya kalau kamu membunuh orang awam tanpa ada hak, tanpa ada mandat, it's illegal. Tapi you know, dia bunuh pasal dia ingat dia yang betul. Sampai bunuh polis kita macam di Bukit Kepong. La haula wala quwata illa billah. Sebab dia ingat in the name of Islam. Inilah yang memberi nama buruk untuk agama kita. Jadi dalam ceramah umum saya bila dikata itu kontroversi dunia hari ini, itu dia contohnya. Islamofobia datangnya daripada orang-orang yang anti Islam, orang yang tak suka agama kita. Sama ada di negara barat, malah mungkin ada dalam negara kita sendiri pun. Bila mana orang-orang yang selain daripada kita, iaitu orang bukan Islam ni, bila mereka tak kenal maka tak cinta, mereka bermusuhan dengan agama kita bila mereka tak tahu akan agama kita. Jadi bila mereka tak kenal, dia kenal nampak macam orang macam inilah, yang seorang dua yang memang memburukkan nama kita. Apa ada satu peribahasa Melayu, jangan nilai, jangan setitik apa. Terima kasih. Janganlah something one drop of that merosakkan the whole belanga. Saya memang salah benar. You know, dalam bahasa kaedah ulama kita ada kata la yutraku kullu. Don't throw the baby along with the bath water kalau bahasa Inggeris. Kalau you tak faham sikit, jangan buang semua. Kalau satu dua segelintir umat Islam yang lakukan jenayah seperti itu bukan mencerminkan Islam keseluruhannya. Jadi inilah antara akibat pelampau yang belah kanan, dia dipanggil oleh Imam Al-Ghazali ifrat, yang lebih pada zahir, orang kata macam tu, at the expense of the batin lah. Yang belah kiri tadi yang lebih pada batin at the expense of the zahir. Jadi kita nak apa? Seimbangkan zahir dan batin, jalan dengan Tuhan. Sorry, I want to make sure you all understand this, because this is the way I teach normally. We start ini falsafahnya. You kena faham dia punya, orang Aristotle kata first principle, yakni awaliyat dalam bahasa. The first principle, maknanya kita kena faham dia punya teori. Apa maksud kesederhanaan? And I hope by now you understand. Nak capai kesederhanaan, kita tak akan dapat capai kesederhanaan tanpa mencapai keseimbangan. Tapi nak capai keseimbangan tu seperti kata Imam Al-Ghazali tadi, kita kena pandai find the middle way. The middle way. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. That we have been made, kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam kita ni sebagai umat yang pertengahan, ummatan wasata, umat yang sederhana, umat yang seimbang, umat yang pandai cari siratul mustaqim tadi, jalan tengah. Jadi kita tak belong to the school yang sejarah tadi, contoh sejarah macam ni riwayat aja tanpa ada analisis. Ya. Itu satu. Ataupun on the other side, post history. Kita start with our own sejarah, post modernist. Dia punya sejarah memang tak ada sejarah. So you take the middle path dalam semua perkara. Ini maksud khairul umuri awsat. Sebaik-baik perkara adalah kesederhanaan adanya.
keseimbangan, keseimbangannya, atau ke jalan tengahannya. Itu dia maksudnya. Jadi bila kita dah faham teori ni, now I can finish dengan dia punya practical. Dia punya apply. Ni pure math, now apply math. Pure this Islam dan kesederhanaan, and we look at the apply, where we look at the kontroversi dunia hari ini. So we just touch tadi Profesor Dekan kita, rusuhan di United Kingdom. And I was just asked last week by Astro to talk, and saya, Masya Allah, Subhanallah Azim, saya memang ajib saya bila ditanya tentang perkara ni, sebab saya, ya Alhamdulillah dah balik ke Malaysia. Alhamdulillah seperti tadi yang diumumkan, besok insyaAllah tunggu watikah and not that. So partly that, so barakahlah opsi saya dapat datang sekali dengan urusan bangkunya di situ. Jadi saya memang miss rusuhan yang ada di United Kingdom, Alhamdulillah. Tetapi banyak kawan saya yang di sana, saya telefon tanya apa cerita. Jadi kalau nak tahu ya keadaan sebenar, ini adalah seakan-akan Mei 13 berlaku di United Kingdom. Rusuhan, tragedi tanggal Mei 13 tahun 1969. Macam itulah apa yang berlaku di United Kingdom. Sampai berapa orang lah ni, sampai 1000 orang kena tangkap, nak masuk dia orang tak ada ISA. Sekarang kat Malaysia pun tak ada ISA, tapi yelah, this is really what happened. Dan disebabkan oleh, please remember ni sejarah, disebabkan oleh tragedi Mei 13. Apa yang berlaku di Malaysia tahun 1970, 1970, the tahun selepas Mei 13, rusuhan kaum, rusuhan agama yang berlaku. Apa yang berlaku? Lahirlah rukun negara tadi. Rukun negara. Itu yang kita dapat rukun negara. Kalau yang kita tak tahu sejarah, itu dia sejarah. Masya Allah. Jadi kenapa ni berlaku? Kontroversi yang ada pada hari ini adalah sebabkan orang yang bukan Islam tu bila nampak, ialah dia fikir benda yang tak baik tentang agama Islam, sebab perilaku umat Islam itu sendiri. Islamofobia tu lahirnya begitu. Sebab masalahnya adalah masalah orang putih kata problem of the unknown. Problem of the unknown, fear of the unknown. Dia takut benda yang dia tak tahu. Itu sebab kalam Melayu kita sangat mujarab, tak kenal maka tak cinta. Kalam Piramli ke, kalam orang tua kita, tak kenal maka tak cinta. Memang sangat cinta. Tak kenal maka tak cinta. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat yang terkenal, ayat ke-13, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Ayat yang sangat mega, menakjubkan. Ayat ini antara 5 ayat, antara ayat beberapa kepotong ayat dalam ayatul Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyeru sekalian manusia, bukan saja ya ayyuhalladzina amanu, bukan hanya umat Islam, tetapi ya ayyuhan nas, semua manusia, tak kira bangsa, agama. Kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki, iaitu Nabi Allah Adam AS, dan perempuan, dan Hawa. Dan kami telah menjadikan kamu apa? Berbagai-bagai kaum, berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai kuah. Maknanya berbagai different, seperti Profesor Dekan cakap tadi. Kenapa lam ta'lil dalam bahasa Arab sini? Kenapa li ta'arafu, untuk mengenal, saling mengenali antara satu sama lain. Maknanya macam apa ni, nak get together, macam orang nak dating app ke apa, untuk apa? Untuk dapat bertunang, suruh berkahwin, supaya kita berkenalan, supaya dapat berkawan, berkeluarga. So that you kenal one after another, supaya you dapat jadi family, because of love. So ini satu ayat yang sangat menakjubkan, sebab dalam ayat yang sangat barakah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita yang sebenarnya kita memang diciptakan berlain-lain, berbeza-beza. Supaya apa? Kita learn from one another. Itulah tak kenal maka tak cinta, di ta'aruf. Sebab kalau kita tidak kenal maka tak cinta. Jadi kita kenalah kenal, di ta'aruf. Jadi apa yang berlaku di United Kingdom ialah bila kita tak kenal, itu yang jadi permusuhan.
Itu sebabnya Imam Al-Ghazali kata an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia ini adalah jadi musuh-musuh pada benda yang mereka tak tahu, benda yang jahil pada mereka. Ni kalam daripada falsafah orang Roman, orator, ahli politician senate yang Roman yang terkenal, Cicero. Dan kuat non-intelligent dalam masalah itu. People condemn the things they don't understand. Manusia ini memang akan mengkondem, mengkritik benda yang dia orang tak faham. Ini macam fitrah kita. Jadi we have to rise above that. Ini sebab ayat dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Hujurat ayat 13, li ta'aruf. Wow. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan yang paling mulia di sisi Allah manusia itu adalah orang yang bertakwa, orang yang takut dengan Tuhan. Maknanya they live to their full potential. Kenapa? Because Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, walaqad karramna bani Adam. Dan kami telah menghadiahkan karamatul insan. Yang diberi ini saya mensyarahkan apa dekan cakap tadi, istilah karamatul insan. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada manusia apa? Karamah. Yang dalam ayat surah Al-Hujurat ni juga, inna akramakum, siapa yang lebih mulia, kemuliaan insan itu. Walaqad karramna bani Adam. Dan kami telah apa? Kami telah anugerahkan manusia itu dengan kemuliaan insan itu. Human dignity dalam bahasa Inggeris. Atau martabat insan itu, atau marwah manusia itu. Masya Allah. Dan di sini Imam Fakhruddin Ar-Razi, antara anak murid Imam Al-Ghazali yang datang selepas Imam Al-Ghazali, dia dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, mazhab Asy'ariyah yang terkenal. Dia ditanya soalan hujung bab lalang. Kalau di Oxford you boleh tanya soalan macam ni. Inilah nak jadi historian, nak bagi contoh. Kalau kami mengajar di Oxford, contoh nak bagi tutorial siapa dalam pengajian Islam di sini. Ni contoh. Dia tanya pasal mazhab Syiah atau etika Syiah. Is Shiism a political faction or a religious sect? 4 soalan. Adakah aliran Syiah ini satu pergerakan politik ataupun satu mazhab agama? You sebenarnya boleh jawab soalan tu sama ada laluan kiri atau laluan kanan. Boleh cakap dia mazhab agama, atau dia satu pergerakan politik, ataupun dia kedua-duanya kan? Atau you boleh argue against the question. Itu dia maksud saya yang tadi yang bila kata, itu maksud bila you belajar sejarah, you learn to critical analysis. This is what you do. Bukan saja nak meriwayatkan seperti Wahabi. Jadi di sini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. I just missed the point before can somebody remind me what was the point that I was leading to just before that one. Nak tengok siapa pay attention. No, before that. The point I was trying to make. Correct, thank you. Karamatul insan. Syukran Sidi. Alhamdulillah. Karamatul insan, Allah hadiahkan kita satu darjah kemuliaan. Soalan yang ditanya pada Imam Fakhruddin Ar-Razi seperti soalan hujung 4 belalang. Maknanya it's a trick question. Adakah manusia lebih mulia atau malaikat lebih mulia? Ini soalan hujung 4 belalang. Ini no, right? Ada 3 soalan kan ini. Siapa nak argue? I mean, you boleh fikir, malaikat lah lebih mulia kan daripada manusia? Sebab dia orang tak buat dosa, maksumun. Ya, betul juga, boleh argue. Adalah esei, letak dalam esei argue. Tetapi Imam Fakhruddin Ar-Razi kata apa? Dia kata, dijawab dia punya soalan hujung 4 belalang, jawapan pun jawapan hujung 4 belalang. Dia kata, manusia itu boleh lebih mulia daripada malaikat atau lebih hina daripada haiwan. Ini jawapan jawabul muskil kalau dalam bahasa Arab ni, it's a witty answer. Maknanya Imam Fakhruddin kata, kalau manusia itu memang betul pada fitrah, betul pada karamatul insan dia, iaitu inna akramakum indallahi atqakum, memang lebih bertakwa daripada the rest, dia akan lebih mulia daripada malaikat.
Tetapi maknanya bila dia mengikut fitrahnya, membelakangkan hawa nafsu di belakangnya, dihadapankan fitrahnya yang Allah ciptakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kita semua bayi yang dilahirkan di dalam dunia ini diciptakan dalam apa? Bentuk dan dalam keadaan yang fitrah, maknanya memang suci, dalam boleh nampak apa yang betul, apa yang tak betul, boleh we go back to that human nature, membelakangkan kita punya animal nature, we will be better than angels. Ni ijtihad, fatwa, jawapan Nujum 4 belalang Imam Fakhruddin Razi. Tetapi kalau kita mendepankan hawa nafsu kita, membelakangkan akal kita atau fitrah kita, kita can be balhum adall, seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Kita malah akan menjadi lebih teruk, lebih hina daripada binatang yang 4 kaki. Astagfirullah. Masya Allah. Jadi itulah apa yang berlaku di kontroversi dunia hari ini bila di UK. Jadi bila mana ada yang 3 orang di Stockport dibunuh, orang yang lakukan itu sebenarnya bukan pun orang Islam, malah daripada agama Kristian, daripada Rwanda contohnya. Tetapi orang yang haluan kanan ni, right wing extremist, dia orang buat apa? Saja masukkan fake news. Itu sebab fake news ni haram. Kita kena faham apa hukum fake news dalam Islam. Bila kita dapat WhatsApp, bila kita dapat satu berita, sebelum kita sebarkan pada bonda kita, ayahanda kita, kaum kerabat kita, keluarga kita, tabayun dulu. Wajib untuk kita check. Sebab kalau kita tak check, Imam Nawawi kata apa? Inilah contoh dosa yang bertali, musalsal, dosa yang bertali. Sebab you will share dalam saham dosa itu. Jadi apa yang berlaku di United Kingdom, antara kalangan haluan kanan yang ekstrim, right wing, orang putih ekstrim ni, dia orang dah sosioekonomi mereka memang rendah, B40 macam tu lah, memang datang daripada kalangan memang poverty, kemiskinan, itu kurang education. Jadi apa saja dia dengar pasal orang Islam, pasal dia dengar pasal ulu tiram. Oh ini demo ni, orang Islam kita bunuh orang aja. Dia duk fikir macam tu. Maknanya tak ada orang mendakwahkan pada mereka imej Islam yang sebenar. Salah kita. Sebab Imam Al-Ghazali kata apa? Manusia ini menjadi musuh an-nasu adau ma jahilu, pada benda yang mereka tidak tahu. Jadi tugas kita untuk mendakwah sebenarnya. Tapi kita tak cukup dakwah kita. Itu yang jadi macam tu. Partly dia tu, not just. Dan dia orang pun memang salah, tapi kita juga kita kena bertanggungjawab dalam. Jadi because of that, to viral and all that, ini masalah. And then the whole Mei 13 berlaku pula di UK. Na'udzubillah. Ini adalah satu pengajaran untuk kita. Alhamdulillah kita di Malaysia ada perpaduan antara masyarakat kita, berbilang kaum, berbilang agama, sudah sekian lama. Jadi kita kena make sure kita maintain harmoni. Sebab kenapa? Bila benda ini berlaku di United Kingdom, bila ada rusuhan kaum dan rusuhan agama di United Kingdom, yang suffer, yang suffer, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, sorry. Yang apa? Yang menderita itu nanti adalah rakyat sendiri. Jadi what happen now in the United Kingdom, bila ada rusuhan, the economy fall. So as a result, the nation building, pembangunan watan itu berhenti. Nasib baiklah UK ni negara dah bangun. Ini negara yang dah maju. Imagine kalau berlaku lagi sekali di Malaysia. Cuba fikirkan, kita lebih banyak orang yang miskin di sini. Subhanallah nazim. Jadi kita do not want our nation building punya development to stop because of something. Because kalau kita buat begitu, ini seperti membelakangkan surah Al-Hujurat. Dan kita akan dapatlah apa yang kita patut dapat. Allah akan punish us. Jadi untuk menjaga keharmonian antara kaum dan antara agama adalah sesuatu yang memang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diwajibkan untuk kita, bukan saja untuk orang Islam tapi satu manusia. Jadi itu kita harus ingat. Dan saya akhirkan di sini nak ingatkan, kalau kita fikir itu sebabnya penting kena ada good hubungan antara kaum. Kalau dalam bahasa Melayu, interfaith atau inter-religious relation. Ini bila kata istilah interfaith ni, orang dah start takutlah, ni tak kenal maka tak cinta punya sindrom. Interfaith takut dia tak boleh nama interfaith, takut nak masuk ni.
nanti kan nak masuk agama lain. No, bukan maksud interface itu. Kita ada dua hubungan, hablum minallah wa hablum minan nas. Bila kita kata interface ni nak ada keharmonian yang baik di antara agama ini, hablum minan nas, untuk ada hubungan baik di antara manusia yang seperti dalam surah Al-Hujurat itu. Bukan hablum minallah nak masuk agama lain, itu isu akidah. Of course, it's an insult for us to think that, you know, just because kita nak belajar atau nak kenal about agama lain atau budaya lain, kita akan jadi macam tu. No, it's just dalam agama Islam, dalam bahasa kita panggil al-i'lam. You're aware of it. You kena, so that you aware of it. Even agama lain, lakum dinukum waliya din. You tahu agama kita, agama mereka. Tapi kita kena tahu lah agama mereka dia buat apa, kan? Perayaan dia macam mana, budaya dia macam mana. So kita tahu. Jadi untuk kita, kalau orang Islam, kita tahu, oh ini langkah tauhid, ni tak betul lah, ni syirik kan? Tapi tanpa kita tahu sempadan tu, kita tidak tahu lagi. Itulah kalam Imam Al-Ghazali. Mururul abdi fi tariqi siratul mustaqim bi risyadil aqli wa naqli, dengan menggunakan sebagai guidance, dengan menggunakan sebagai satu pedoman both akal kita, fitrah kita tu yang kita dilahirkan tu, dan juga nakal kita. Bukan nakal budak-budak nakal, tapi naklun, nun qaf lam. Apa yang kita terima daripada Allah SWT, dari luar dunia datang dari Allah. Jadi dengan itu, hopefully kita, we have reached, I think 11 o'clock. I asked to stop at 11, but to reach this point where kita faham, insyaAllah, nak achieve kesederhanaan, fal umuri awsatiha, kita kena ada balance. Kita kena jadi manusia yang seimbang. Ingatlah contoh yang saya beri bila orang yang masuk Islam melalui, you know, apa yang saya lalui kalau di UK, dakwah yang ada di sana. Ingatlah mereka. Ingat. Mungkin kalau tak nampak di Malaysia, ingatlah saya di Oxford, orang masuk Islam, the first week dia nak pray everything, sampai bukan saja solat wajib 5 waktu, semua rawatib yang 10 rakaat. Lepas tu nak campur doha lagi, alhamdulillah. Betul, dah pula buka buku tasawuf Imam Al-Ghazali, lagi nak solat ni, solat tu, awabin. Macam ni. Tapi orang tu sayangkan Islam, sayangkan agama. Niat dia tak salah. Dia memang sayang, and dia memang dia dah dapat rasa keamanan. Kita tak patut kritik, jangan. Nanti kita kena ajarkan dia sebagai saudara mu'alaf yang baru, kena seimbang. Kita kena make sure dia tak pancit. Jadi ini hikmah kesederhanaan. Jalan yang lurus, jalan tengah, kita nak macam jalan atas divider. Tapi cuma jalan menuju Allah, janganlah jalan kelas begitu. Ziat. Sebab iaitu langgar peraturan lalu lintas trafik yang ada di negara dan di dunia ini. Tapi inilah perumpamaan di mana kalau kita nak capai makam Islam dan kesederhanaan itu dalam kontroversi dunia hari ini, di mana apa saja kontroversi yang kita lalui adalah disebabkan bila kita tidak sederhana, bila kita tidak seimbang, dan bila kita tidak tahu mana satu the middle path, mana satu the middle way, umatan wasat. Itu bila kita tidak tahu jalan tengah. Jadi apa-apa saja kita buat, sama ada hal duniawi atau hal ukhrawi, ada jalan tengah. Orang yang memang berjaya dalam hidup ni adalah dapat mencapai jalan tengah adalah apa saja yang dia buat. Sama ada dalam sejarah ke, dalam pengajian Islam, dalam matematik, dalam ilmu agama ke, dalam amal ibadat dia ke, dalam mengemudi universiti ini ke, dalam menguruskan sesuatu perkara. Itulah maksud khairul umuri awsat. Ingat, kalam sahih tabi'in radhiyallahu anhu Mutarif bin Abdullah, ataupun hadis dhaif mursal yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sam'ani, Imam Bilani, daripada sahabat-sahabat yang cerita ini. So paling kurang kalau tidak sampai pada Rasulullah pun sampai pada Ammar Al-As radhiyallahu anhu, sampai pada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan sampai pada Imam Ali karamallahu. Tapi apa yang sahih sampai pada Mutarif bin Abdullah. Tapi yang lebih penting, kalam hikmah itu memang kita boleh guna ini untuk motivasi anak-anak kita. Bersederhanalah dalam hidup. Dan malah saya khatamkan dengan ini daripada bab agama, daripada bab naklul,
daripada bab sam'iyat, apa yang kita terima daripada luar. Kalau dari bab sains, dari bab ilmu dunia, ini kalam Aristotle, iaitu bapa pada sains, bapa pada ilmu biologi, bapa ini Aristoteles ya, dalam masa Aristotle. Guru dia Plato, guru Plato Socrates. Dan ini sorry lah falsafah. Orang kata falsafah, tapi pada zaman tu falsafah is science. And dia lah yang katakan moderation is everything. Itu dalam kitab. Jadi basically maksud khairul kalami, khairul umuri awsatuha ni adalah maksud universal. Bukan saja kita belajar daripada agama kita, tapi ini sesuatu yang kita belajar daripada ilmu sains itu. Seperti Aristotle yang mengajarkan terkenal untuk hit the golden mean. Dan bukan saja datang daripada Aristotle, malah kalau daripada agama lain, termasuk agama, Confucius ke apa ke, semua mengajarkan benda yang almost sama, the golden mean dalam. Jadi maknanya ini satu yang kuliah, yang universal, satu hak, satu kebenaran yang tak kenal bangsa, tak kenal agama, tak kenal nationality, tak kenal jantina lelaki atau perempuan. Memang betul, sebaik-baik perkara adalah membuatnya atau berada dalam kesederhanaan, atau keseimbangannya, atau kejalan tengahannya. InsyaAllah. So I hope that is enough. We open it to questions, or because we have reached 11 o'clock, or what do we do, Professor dan tuan rumah? Or should we close here? Pro Chancellor kita tengah berunding dekat kalau tidak oh dah. Dia nak makan. So do we come to an end? Or do we? Baik, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Afifi Al-Akiti di atas perkongsian sebentar tadi. Diharapkan perkongsian itu tadi dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Jadi rasanya tidak adil ataupun tak seronok sekiranya kita tak boleh keluar kepada audiens yang mendengar perkongsian daripada Yang Berbahagia Datuk pada hari ini untuk berinteraksi ataupun memberikan pandangan sebelumnya ataupun bertanyakan soalan. Untuk itu kita mempersilakan para hadirin yang mungkin sudah ada yang ingin menanyakan soalan, terus direct kepada Yang Berbahagia Datuk sebelum memperkenalkan diri dari mana, fakulti mana, dan terus menanyakan soalan kepada Yang Berbahagia Datuk. Silakan. Thank you pihak pengurusan bagi chance. Delaykan makanan sikit, alhamdulillah. Assalamualaikum Datuk. I am Aizuddin from Moral. First, I'd like to thank you for your enlightenment share, and also to thank you on commenting on pointing out the status of the hadith just now, because we know nowadays people are very abhorrent to hadith dan so I thank you for that. But my maybe more of a comment rather than a question, and I'm sorry for speaking English. Maybe you can share with us the maratib ilm of maybe Ghazali or other of the Muslim scholars, because kita tengok dalam kesederhanaan yang ada dalam dunia ni, maybe for me I see that without the kesederhanaan, without the knowledge of the maratib ilm, it can be a bit difficult for us to know where we should go on the right path, because we don't know which knowledge that we should emphasize. Is it education, is it science? Because nowadays we see STEM being the knowledge that is being put forward, but all about the knowledge of religion, kan? So maybe
I would ask you to share with us the Mahathir of any of the scholars for us to be more Okay. clear. Thank you. What is your name, sir? Aizuddin, I'm also writing PhD currently. I'm teaching here in the Jabatan model. But I'm also writing my PhD right now in BGM. Thank you. Thank you, Aizil. Satu penghormatan selalu kalau kita cakap Cikgu Aizuddin, Cikgu is satu penghormatan, right? Itu I think on that. So, thank you. So his question was that can I share any wisdom from the Muslim tradition? Sorry, dia tanya soalan dalam bahasa Inggeris, jadi jawab dalam bahasa Inggeris. Saya jawab dalam bahasa Melayu jugalah, insyaAllah. So soalannya ialah adakah ya sesuatu yang kita dapat boleh manfaat daripada tradisi Islam, terutama bila kita tengok ada tension di antara ilmu macam contohnya STEM, Science, Technology, Engineering and Maths, iaitu ilmu dunia, dengan maybe ilmu agama. Am I right? Terima kasih, Doktor, insyaAllah. So this is interesting because we go back to Imam Al-Ghazali again. Imam Al-Ghazali antara imam ulama kita yang terkemuka sebab kenapa? Beliau seorang ulama, memang mengaji macam ulama tok guru pondok kita, memang mengaji akidah, mengaji fiqah, tasawuf, hadis dan selainnya, ilmu agama. Tetapi beliau juga menceburi dengan sendirinya sebab di madrasah beliau contohnya tidak ada mata pelajaran ilmu sains macam STEM. Jadi beliau dengan mula belajar dengan guru beliau iaitu Imam Juwaini, Imam Al-Haramain, yang mengajarkan beliau beberapa ilmu yang secara tradisional tidak mengajarkan di madrasah agama. Contohnya ilmu mantik, ilmu logik. Jadi ilmu logik ini adalah satu ilmu yang pada zaman tu sangat kontroversi. Sebab ilmu logik bukan datang daripada tradisi tamadun Islam. Dia datang daripada tradisi Aristotle tadi, iaitu tradisi masa itu dunia barat yang mundur lagi, tapi dari tradisi Yunan, Greek philosophy. Dan pernah berlaku 150 tahun sebelum zaman Imam Al-Ghazali. Ya, sebelum zaman Imam Al-Ghazali, di mana ada satu perdebatan berlaku di antara dua personality di istana Abbasiyah, Khilafah Abbasiyah, yang satu diwakili oleh orang yang mempelopori sains lah katakan. Ini ilmu mantik, nama dia Mata bin Yunus. Dia bukan orang Islam, seorang Nasrani, seorang Kristian, Matthew bin Jonah. Dalam bahasa Arab, Mata bin Yunus. Dan lagi seorang ulama terkemuka, Imam Ibn Sarraj, macam Tok Guru lah. Dalam perdebatan beliau di depan Khalifah Amirul Mukminin pada masa zaman Khilafah Abbasiyah, ini memang berlaku dalam kitab sejarah, selalu buka dikeluarkan. Siapa lagi hebat? Ilmu mantik atau ilmu nahwu Arab? Dari segi kita nak tengok analisis lah yang kita tadi, naqdul mantik, iaitu analisis, critical analysis. Sebab dua-dua ilmu ni kalau kita mengaji bahasa Arab, tata bahasa Arab, bukan macam bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni sebenarnya tak ada grammar. Sorry to say, but saya senang alhamdulillah. What I mean is, bahasa yang ada grammar adalah seperti bahasa Arab, bahasa Latin, bahasa Yunan. Maksudnya apa? Bahasa di mana dia ada i'rab. Maknanya kalau noun tu, kata nama tu, dia boleh jadi huruf di atas A, huruf di bawah I, huruf di depan U. Maknanya in one word, ni English pun, dia grammar pun tak seperti ni baju. So English sama kelas dengan bahasa Melayu. Maknanya dia punya grammar macam ni, dia tak ada proper grammar macam bahasa Arab. Ada what we call declension of noun. Declension of noun. Jadi dalam bahasa ada 3 declension: nominative, accusative, genitive. Sorry, a bit technical. Macam buku, book. Kalau book tu, kitab. Dalam bahasa Inggeris, dia boleh, kitab tu, book tu boleh jadi in the nominative case, maknanya dia jadi subject of the sentence, atau dia boleh jadi accusative case, dia direct object of the verb atau the sentence, atau dia jadi indirect object, jadi of the sentence. So maknanya dia jadi book, buka, buki, macam tu lah. Itu sebabnya kita ada A, I, U untuk orang yang tak tahu bahasa Arab. Maknanya satu noun, kata nama tu boleh ada bukan 3 makna, tetapi orang kata 3 kondisi dia. Sorry, it's technical, memang susah, memang pening kepala sikit kalau nak fikirkan, memang macam. Tapi bahasa Latin ada 6 declension, bukan saja 3. Jadi bahasa Latin dari segi tata bahasa atau grammar lebih susah daripada bahasa Arab. Kita hanya ada dalam bahasa Arab, kita saja sebenarnya bahasa Arab senang nak mengaji.
Senang, lebih senang. Yang ni ashalu minal Latin ni. Lebih senang nak mengaji daripada bahasa Latin. Dan konjugasi verb, konjugasi untuk verb iaitu satu kata kerja dalam bahasa Arab, dia ada bermacam-macam wazan, bermacam-macam form, sampai ada 10 form tu. Ada yang mazhab kata 12 form. Tapi kalau bahasa Latin, bahasa Yunan ada 18. Lebih susah daripada bahasa Arab. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memilih bahasa Arab sebagai ayat Al-Quran, bahasa Al-Quran bukan kerana nahunya, bukan kerana sarafnya, tetapi kerana bayanan ma'aninya, kerana balaghah, kerana perkataan-perkataan dalam bahasa Arab tu mempunyai makna-makna yang dalam. Itu yang membuatkan kita boleh buka hati. Itu sebabnya bahasa Arab dipilih sebagai bahasa Al-Quran. Ini menurut kalam ulama. Jadi pada zaman Khilafah Abbasiyah, tengok bila saya explain ni pun, ni very technical, very scientific kan. Sama, logik pun macam itu. So I don't want to go into detail. The point is, they wanted to show in front of the Khalifah, in front of the Amirul Mu'minin, mana lagi hebat? Ilmu mantik ke ilmu nahwu? Dua-dua macam scientific. Dua-dua memang boleh buat critical analysis. Tapi Mata bin Yunus dia tak kerti cakap Arab, dia fasih macam saya cakap Melayu karat berbenar macam tu. Berdebat dengan ulama, lepas tu dia punya bahasa istana, bahasa molek. Kalau Jawa keromo. High class, bukannya Jawa yang bawah. Macam tu. Bahasa istana. Jadi bila dalam debat tu Ibnu Saraj menang. Dan nampak yang sebenarnya ilmu mantik ni memang macam tak betul. Ini apa yang berlaku 150 tahun atau macam itulah sebelum zaman Imam Al-Ghazali, di mana dan keluar stigma, ilmu mantik ni atau ilmu yang datang daripada luar, daripada tamadun Islam ni, seperti ilmu sains, maknanya mungkin tak betul. Bukan datang dari ilmu daripada tradisi kita lah macam tu. Jadi Imam Al-Ghazali bila berdepan seperti penyoal tadi, kita ada tension di mana stem ilmu dunia dengan ilmu agama. Bukankah kita nak jadi inna akramakum indallahi atqakum? Bukankah kita nak jadi lebih bertakwa? Nak jadi lebih bertakwa ni, yang nak menjadi manusia yang lebih mulia ni adalah orang yang lebih bertakwa antara kamu ni. Bukan bermaknanya kita nak bertakwa ni maknanya you kena hanya buat ilmu agama at the expense of ilmu dunia. Ini penting untuk kita faham. Ilmu agama kita ada fardu ain. Semua belajar. Tak kisah you ahli matematik ke, you ahli agama. Yang penting kita cover the basics of our ilmu. Tetapi apa saja kita buat dalam hidup kita, kalau kita memang ada takwa, sama ada pekerjaan kita dalam benda dunia yang apa yang kita buat ni, kita akan dapat pahala dan akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini penting untuk kita faham di mana. Tengok contoh Imam Ahmad. Jadi dia kata dia nampak bila guru dia mengajarkan dia ilmu mantik tu, dia realize actually ada banyak manfaat dalam ilmu mantik. Walaupun dah ada stigma ini ilmu agama datang daripada orang bukan Islam. Contoh. Ini ilmu dunia ni. Jadi Imam Al-Ghazali sampaikan, dia tulis beberapa karya, mengeluarkan beberapa fatwa lah. Dia mengatakan tak salah, ini ilmu Allah. Ilmu Allah ni boleh digunakan untuk benda yang baik dan benda yang buruk, benda yang bertakwa atau benda yang tak bertakwa. Malah kalau kita jadi guru matematik sekali, ini di Jamiah Idrisiyah, kan madrasah Idrisiyah dan Jamiah Idrisiyah mengeluarkan guru-guru, mengajar matematik itu masuk dalam maksud. Bila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih terkenal, kita mata ibnu Adam inqata amaluhu illa bi salat. Bila mati seseorang manusia, tinggal hanya 3 peninggalan saja. Yang pertama apa? Ilmu yang tafi'u bih, ilmu yang dia dapat manfaatkan daripada dia. Jadi kalau dia seorang guru matematik, ini bukan ilmu agama, dapat mengajarkan fardu ain dunia. Ini bukan fardu ain agama, iaitu mengajar kira 2 campur 2 4, supaya dia tidak ditipu bila dia masuk dalam sub, dalam pasar malam. Of course itu wajib. Faham tu. Bila kita pergi, ini ilmu matematik ni ilmu dunia, bukan ilmu agama. Tapi dengan mengajarkan anak-anak murid itu supaya kita tidak ditipu di pasar malam, you dapat pahala. Maknanya kita memang dapat manfaat dengan belajar apa saja ilmu, selagi mana ilmu itu kita dapat manfaat untuk dunia dan akhirat. Jadi kita letaklah niat untuk jadikan untuk akhirat itu.
Kalau tak, jadi dunia sajalah amalan untuk dunia. Jadi ini baginda punya, Rasulullah punya wasiat. Kita kalau bila meninggal, 3 perkara tinggal. Ilmu yang dia dapat manfaatkan, guru. Alhamdulillah, this is your maqam. You should be proud. You are holder of that first thing that Rasulullah kata. Number 2 apa? You know, sedekah jariah. Jadi wakaf, itu semua kita dah tahu, sedia maklum. Dan yang ketiga, wa yad'u lahu waladun salih. Dan seorang anak yang mendoakan untuk ibu bapanya. Ini menurut Imam Nawawi, ini dalil dia. Wa yad'u lahu waladun salih, ini dalil untuk tahlil. Dalil untuk apa? Untuk kita hadiahkan Fatihah. Atau dalil kan untuk apa? Untuk dalam kitab Al-Azkar beliau, untuk kita doakan untuk ibu bapa kita. Kenapa Imam Nawawi kata maksud walad manusia, bukan jin. Dan maksud soleh ialah orang yang beriman, Muslim. Kalau orang bukan Islam tak boleh lah. Tapi kalau kita orang Islam, alhamdulillah memang boleh doakan. Antara doa Rasulullah yang terkenal, Allahumma fil li hayyitina wa mayyitina. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa orang kami yang masih hidup dan juga mati. Jadi inilah, ini contoh di mana kita dah dapat priority yang tak betul, di mana bila orang kita sekarang dah start, kalau bila beragama nak bergaduh isu khilafiyah. Alhamdulillah majoriti umat Islam di negara ini memang tak ada masalah baca tahlil dengan tangguh, dengan rakyat-rakyat semua. Yasin, hadiahkan Fatihah bila orang meninggal. So okey, alhamdulillah, ini majoriti. Seperti Imam Nawawi kata apa dalam kitab Azkarnya, ya, you buat doa lah, you jadikanlah doa. Kalau you ada problem ingat di bid'ah yang haram, astagfirullahalazim. Ini maksud ifrat tadi, yang orang kenapa yang berbid'ah ni hanya pegang pada Quran Sunnah tapi sahih, tapi tak boleh nak interpret, tak boleh nak buka hati untuk nampak ada boleh maksud yang lain. Jadi di sini Imam Nawawi kata apa dalam kitab Al-Azkar dia, Allahumma ja'al, dalam doa, inna Allahumma ja'al ma qara'nahu ila fulan bin fulan or something like that. Dalam kitab Al-Azkar beliau, kitab zikir beliau, doa lah, kita baca Fatihah ke apa, Yasin ke apa, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah, inna Allahumma ja'al, ini yang doa dalam kita dapat baca daripada ayat Quran, kita hadiah kepada fulan. Ini Imam Nawawi. Kalau nak bid'ahkan Imam Nawawi. Ini contoh. Jadi di situlah kita tak boleh hulu, kita tak boleh keterlaluan dan menjadi melampau dalam kanan atau kiri. Jadi untuk soalan tadi, contoh yang baik di mana bila ditanya soalan, bila kita ada ketegangan di antara ilmu sains, boleh ke kita mengaji ilmu sains? Kita ni orang Islam, kita nak masuk jannah, kita boleh ke belajar ilmu dunia? Of course boleh. The fact that kalau kita tanya soalan tu, maknanya kita punya priority dah mula dah tak betul. Maknanya mungkin kita punya, cara kita nak faham takwa tu dah tak betul. Subhanallah. Jadi jadi kita nak jadi orang yang lebih bertakwa, kita kena pasti kita jangan langgar selok-belok dalam hal ini sampai kita menjadi orang yang menghukum orang lain. Kalau saya selalu katalah, kalau if it means to somebody is religious, mutadayyin dalam bahasa Arab. Kalau nak kata orang ni dah mutadayyin, kalau orang putih religious, kalau bahasa Melayu orang yang bukan beragama, orang yang macam lebih berat agama, tak tahu, mutadayyin. Tapi kalau seorang dikatakan seorang yang religious, orang putih kata dia, if this person is religious tapi dia apa? Dia menghukum orang lain, dia judgmental orang lain, dia mengumpat orang lain, then I think dia bukan worshipping Allah, dia worshipping himself, dia worshipping his own ego. So kita dah lari dari fitrah. Jadi itu saya khatamkan dalam soalan itu untuk jawab Imam Al-Ghazali punya contoh. Imam Al-Ghazali berdepan dalam ilmu yang ada stigma, yang orang ini bukan ilmu agama Islam. Kenapa nak mengajar ilmu mantik? Jadi beliau perjuangkan itu dalam beberapa kitab kitab Mihaq An-Nazar, dalam kitab Usul Fiqh terkenal Al-Mustafa, 2 jilid, sampaikan selepas apa yang berlaku dengan Imam Nawawi, Imam Ghazali. Lepas tu madrasah Nizamiyah dah mula mengajar ilmu-ilmu bukan saja ilmu agama. Sampaikan 100 tahun kemudian Imam Fakhruddin Razi yang saya contohi tadi, siapa lebih mulia, manusia ataupun angel? Itu jawapan tu. 100 tahun kemudian dalam silibus madrasah pondok-pondok tu di negeri Arab tu sudah mula diajarkan even medicine, tib, perubatan. Inilah pada zaman kegemilangan umat. Jadi we must learn talent. Kita kena learn dan kesederhanaan supaya kita boleh capai pada apa yang kita dah lost to the negara barat. Thank you for that. Stand
is fardu ain dunia. Yang macam tu. Okay, ilmu agama of course fardu ain akhirat dan dunia. Tapi kita ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita umat yang ambil kedua-duanya. Jangan jadi macam kalau dalam agama Nasrani, dia nak ikut beragama, sampaikan orang yang paling takwa, atqakum, yakni minan nasara, ialah orang yang tak kahwin, jadi paderi yang sampai kena keep celibacy. Itu for us extreme. Jadi saya khatam, if I may, I know that I even signal dah this is it last one. I'm sorry for going overboard, over time. Saya khatamkan dengan risalah, the message of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tempat makam baginda Rasulullah sendiri menjadi jalan kesederhanaan di antara agama-agama yang ada di luar ini, di luar sini. Di mana agama Islam ini menjadi jalan seimbang di antara agama-agama sebelumnya, dan di mana agama Islam menjadi siratul mustaqim, the right path tu. Okey, simple. Dah habis kan? Tadi saya jumpa satu profesor yang perbandingan agama. Siapa dia? Mana dia? Saya tahu. Oh, moderator kita. InsyaAllah. InsyaAllah nafa'ana bikum insyaAllah di hada amal. Jadi di sini you will know this. Muslims, orang Muslim, this one selalu saya katakan kalau di Oxford, anak-anak murid ni untuk orang bukan Islam, untuk dakwahkan dia orang. Bila kita tahu dalam agama Yahudi, Nabi Allah Musa AS ialah dikirakan sebagai the prophet of the law par excellence. Nabi yang memang terkenal dengan membawa qanun, membawa undang-undang, the Ten Commandments. Jadi itu sebab agama Yahudi terkenal dalam kena ikut Torah, dia punya syariah lah, dipanggil halakah. Dia orang pun ada syariah, dipanggil halakah. Dia punya hukum mahkam. Tetapi agama Yahudi jadi ekstrim, jadi ifrat ke kanan, sampai ialah jenis yang semua kena ikut, macam kita baca dalam ayat Quran Karim, sampai orang dah jadi macam selok-belok, macam jadi lawyer buruk. Man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqat fassaqa. Kalam wasiat Imam Malik pada anak murid dia Imam Syafi'i. Barang siapa yang mengaji undang-undang syariat, fiqh, tanpa mengaji tasawuf atau mengaji whoever studies the letter of the law but not the spirit of the law will be in danger of becoming lawyer buruk. Itu yang kita nampak dalam surah Al-Baqarah, bila kata Allah dah kata tak boleh buat hari Sabtu, dia buat dia konas ni, dia konas tu. Jadi orang Yahudi dah jadi ekstrim ikut dia punya, macam kata dia punya zahir lah macam tu. Itu sebabnya Allah SWT utuskan Nabi Allah Isa AS. Dengan Nabi Allah Isa AS, sebab bila kaum Yahudi dah jadi tak sederhana lagi, tak seimbang lagi, tidak di jalan tuluh lagi, dia jadi terlalu ke kanan, Allah SWT utuskan Nabi Allah Isa AS untuk moderatekan tu, balikkan ke kiri balik. Itu yang Nabi Allah Isa terkenal dengan dia punya message yang spiritual dia. Tetapi malangnya daripada kalangan bukan sahabat baginda Nabi Allah Isa AS, tetapi dalam kalangan tabi'in yang tak pernah jumpa Nabi Allah Isa pun, Saint Paulis dalam bahasa Melayu, Paulus, itu yang mulakan tradisi Pauline Christianity yang ada Trinity. Kalau belajar pembanding agama, our Ustaz Dr. Hazbi will know that. So they jettison the Torah. Kitab Torah dah dia tak ikut, sampai dah tak bersunat, tak ikut apa yang halal, makanan halal, kalau orang Yahudi kata kosher. Tak payah sembelih lagi. Jadi dia dah tak ada undang-undang. Jadi semua ilah saja, semua sayang, semua spiritual, semua tasawuf saja. Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaka. Barang siapa yang mengaji hanya tasawuf, iaitu ilmu yang kebatinan ni, ataupun akhlak, ilmu adab, just the spirit of the law but not the law, faqad tazandaka, maka dia akan berbahaya untuk jadi seorang zindik, masuk dalam ajaran sesat. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Hanya orang yang combine dua-dua cara ni lah, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So that is why bila Nabi Allah Isa AS, agama beliau yang selepas tu, yang dah korapkan agama dia oleh Paul, jadikan buang Torah, dah tak payah nak bersunat, tak payah nak apa-apa. Basically macam tak payah ikut syariat lah. Ni lah liberty tadi tu, ibahi tu.
Jadi itulah sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala utuskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dunia ini, to restore, kalau orang Star Wars kata, balance to the force. Alhamdulillah. Pendulum ni dia ke kanan dengan Yahudi. Lepas tu walaupun agamanya pada satu ketika dulu betul ke kanan, lepas tu pendulum ke kiri sangat dengan agama Kristian, tapi dan suddenly naik lebur raya plus tengah-tengah, naik on the divider dengan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sangat kita menjadi ummatan wasat. Itu sebabnya waja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a. Kita dijadikan sebagai umat yang di pertengahan ini, yang seimbang ini, dengan kesederhanaan ini, untuk menunjuk syahadat, untuk kita become witnesses unto mankind, untuk kita kata sebagai duta-duta pada orang yang selain ini, inilah jalan yang betul. Kamu terlalu kanan atau kamu terlalu. Jadi dengan itu sajalah, semoga kita insaf supaya dapat faham maksud kesederhanaan, supaya kita dapat melalui apa saja cabaran dalam hidup kita, dalam apa kontroversi yang kita lalui. Jadi dengan ada kesederhanaan inilah, seperti Profesor Dekan tu tanya soalan tadi, apa berlaku di rusuhan di negara kita, untuk kita mengelakkan daripada apa yang berlaku Mei 13 sekali lagi, kita kena ada kesederhanaan. Sebab kita hanya akan mengikut hablum minan nas daripada surah Al-Hujurat itu, untuk kita kenal satu sama lain, kita ta'aruf, supaya kita tak maulah ada ujian tak kenal maka tak cinta. Sangat berat dosa, sangat berat akibat, sampai ada rusuhan, sampai merudum ekonomi. Jadi kita doakan insya-Allah supaya negara kita tercinta, negara Malaysia, di baladina, di Taib, masya-Allah, menjadi satu balad, satu negara yang berjaya dan maju dan makmur insya-Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hindarikan malapetaka daripada negara kita dan negeri-negeri kita yang ada di persekutuan tanah Malaysia ini. Ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka Allahumma 'ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasan muqinin wa taubatal siddiqin wa syukras sabirin. Kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberi kita anugerah yang siapa-siapa di sini menjadi guru pada sekalian makhluk, yang akan menjadi anak-anak murid kita di sini, ya Allah ya Rabbal Alamin, supaya kita dapat seluruh hapuan jaza, ahsanul jaza daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan makam yang kita ada di sini sebagai guru pada sekalian manusia, dan juga menjadi ibu bapa kedua pada sekalian anak-anak murid kita, ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan pada semua warga yang bekerja di Jamiah Idrisiah ini, yang bukan guru, supaya mereka yang menolong musaid, yang menjadi jawatan yang menolong guru-guru yang menjadi fokus pada universiti ini, supaya mereka pun dapat berkongsi saham pahala mereka, ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkanlah kami ya Allah ya Rabbal Alamin dari ilmu yang tidak membawa manfaat. Berikanlah kami hidayah ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikanlah kami ya Allah kesabaran bila kita mendapati perkara yang kita tak boleh ubah, ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan berikanlah kami taufik dan keberanian untuk merubahkan perkara yang kami boleh ubah. Dan juga ya Allah berikanlah kami hikmah dan ilmu untuk membezakan apa yang benda yang tarku ma la ya'ni, dan benda yang kita boleh ubah dan benda yang kita tak boleh ubah, ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ampunilah dosa-dosa kami, khususnya dosa-dosa bunda-bunda kami, ayahanda kami, guru-guru kami yang juga seperti ayahanda dan bunda-bunda kami, ya Allah ya Rabbal Alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Kami manusia selalu buat dosa, selalu khilaf, selalu alpa. Kami diciptakan an-nas al-insan mahallul khata' wa nisyan, selalu buat silap dan selalu lupa. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Terimalah taubat-taubat kami, ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna wa walidina wa ikhwana wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa liman kana lahu haqqun alaina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahu ta'ala wa rasuluhu a'lam bissawab. Semoga apa saja yang silap datang daripada saya, dan minta maaf kalau ada orang Islam. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.